Dan kita gunakan paru-paru angin exhalation, right? So peti suara di sini dia akan tutup sebila kita nak bercakap dengan menggunakan prinsip kesan Bernoulli dan dia akan vibrate. Okay, nanti tengok buku fizik Bernoulli tu apa. Okay, alright. So getaran peti suara tu dia akan menghasilkan bunyi asas dan suara itu dibentuk oleh semua struktur kita panggil resonance ini termasuk pharynx dan bahagian lidah juga lelangit ya, lelangit lembut. Right? So sebab itu bila tadi yang saya tunjukkan breathing dan juga trilling tu sebenarnya adalah untuk membantu menjadikan the system tu fleksibel. Sebab apabila kita dalam situasi yang quite intense ya, macam presentation ataupun interview, kita dalam keadaan tertekan. Jadi kadang-kadang kita tak boleh nak gerakkan sistem articulator kita ni dengan baik. Ya. Kita cenderung untuk pressure atau strain kawasan neck kat sini. Right? Okay. So yang ini contoh video macam mana kita hasilkan suara. Okay. Okay. So saya nak tunjukkan dulu. Alright. Ini adalah gambaran dari atas. Okay. Doktor masukkan kamera. Dan putih ini adalah peti suara. Okay. Dan belakang ini adalah waveform fossa di mana bawah itu adalah esophagus. Right. So ini adalah epiglottis. Ini arytenoid. Ini tak apalah, you tak belajar kan? You belajar epiglottis, esophagus kan, sistem pencernaan, betul? Right. Okay, so you boleh tengok masa bercakap akan ada getaran pada peti suara dan perhatikan perbezaan apabila speaker ni dia menghasilkan suara nada rendah dan nada tinggi. Okay? Okay, alright. Boleh Ada yang nak saya mainkan semula? Ulang. Boleh. Okay. Okay. Alright, so boleh nampakkan perbezaan antara kepanjangan peti suara bila kita hasilkan pelbagai bunyi pitch, different pitch atau kelangsingan. Okay, alright. So sekarang ni saya nak you dengar, fokus pada pendengaran. Macam saya kata tadi, suara ni adalah gambaran tentang diri kita. Alright, dan suara ini boleh membantu seseorang membentuk image dan pandangan, persepsi pertama. Okay, sebab itu saya kata dalam satu-satu situasi, contohnya interview sebagainya, kita kena bersedia. Sebab apabila kita mula je bercakap, alright, orang dah ada impression sama ada akan menyebabkan orang akan terus fokus kepada you ataupun beralih. Alright. Okay, so apa yang saya akan buat, saya akan mainkan satu petikan YouTube ini. Saya nak you all fikir tentang siapakah penyanyinya, and then saya nak you all fikirkan karakter orang tu ya, karakter dia. Okay, alright. So dari segi gender apakah dia? Jantina. Laki. Alright. So kalau kita fikirkan tentang karakteristik tentang image dia, adakah
kalian memikirkan seseorang yang lebih kepada K-pop style ataupun lebih kepada formal, macho, macam mana karakter dia? Macho. Macho. Syafiqah? Untuk ni girls, you all rasa bila dengar suara macam ni lelaki macam mana? Adakah ini ciri-ciri lelaki pilihan? Tak. Tak. Oh ya ke? Sebab? Sebab apa? Sebab apa? Tak ada masalah. Okey. So, jadi sebenarnya inilah penyanyinya. Okey. Okay. Alright. So itu maksudnya. Okay, itu maksud saya. Okay, so kalau kita tengok kat sini, ya, diorang sebenarnya memang lelaki, diorang transgender. Okay. Dan mereka menggunakan, kalau you all termasuk YouTube, dia adalah kumpulan mistress. Dan mereka sebenarnya boleh menghasilkan suara perempuan juga. Okay, sesuai dengan karakter yang mereka nak bawa. Tetapi mereka akan menggunakan suara asal mereka dalam persembahan. Right? So means that suara adalah something yang kita boleh sebenarnya control. Something yang kita boleh sesuaikan mengikut keperluan kita. Okay? Alright. So, contoh satu lagi. Kalau setelah ya datang rumah, tanya Cikgu Aisyah lah. Okay, ketuk pintu kan. Lepas tu rumah pertama kata, masuklah. Rumah kedua kata, masuk. Rumah mana yang cikgu rasa cikgu akan masuk? Yang pertama atau kedua cikgu? Rumah pertama masuklah. Rumah kedua, masuk. Ya. Kenapa cikgu tak nak masuk rumah kedua? Sebab dia tak pelawa cara yang baik. Ya, takut kan. Dia macam masuk. Macam ada buat silap aja, betul. Okay. So yang itu baik kita angkat kaki dan lari cepat-cepat. Okay. Alright. Okay. So andai kata okay, perlu menggunakan suara okay, untuk sesuatu tujuan. Bila kita cakap-cakap dengan kawan-kawan sebab dia lah segi social interaction, biasanya kita tak perlu fikirkan sangat. Tapi apabila ada demand dalam penggunaan suara yang betul, sebab macam saya kata tadi, suara ni adalah memberi first impression, okay? Jadi dia akan ada nilai di situ. Pengalaman saya masa tolong kendak interview dengan senior you all baru-baru ini, saya rasa ada beberapa orang yang boleh diperbaiki. Okay, contoh apabila saya cuba berargue dan sebelum kalian cuba argue, tone dia tu sangat keras dan juga dari segi bahasa badan menyebabkan saya pun tegur dia. Sebab pada saya benda tu bukan tak boleh kita defend, tapi cara kita defend itu perlu disesuaikan dengan siapa kita bercakap. Alright? Ada juga yang mungkin suara yang digunakan itu tidak sesuai. Contohnya, jika kita memilih untuk menggunakan, kita interview untuk pekerjaan askar contohnya. Okay? Jadi suara itu perlu tegas. Dia tidak boleh suara yang lembut macam kita nak nak jadi childhood educator. Right? So dia mesti disesuaikan sebab itu akan memberikan impression. Okay, so apa yang kita kena buat? Okay, katalah untuk presentation group presentation yang ataupun interview, you kena prepare sehari sebelum hari kejadian tu kan. You kena pastikan dapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, jaga makan, right? Supaya tidak ada isu mungkin cerit-berit pada hari keesokannya. Okay. Kalau perlu, you all boleh buat yang saya ajar sebentar tadi, iaitu thrilling. Alright.
Ataupun kalau sesiapa rasa susah nak buat brrr, you all boleh buat drrr. Okay, sama saja, right? Untuk fleksibelkan dari segi track bercakap tu, right? Dan untuk you all boleh buat drrr, go to low, low, drrr, to high pitch. So that peti suara tu dia macam stretch. Okay, dia stretch. Bila kita go high pitch, dia stretch. Drrr. Okay. Jangan risau pasal pitching, just follow your pitch, alright? Because kita bukan nak jadi singers. Okay. Dari segi emosi, apabila contohnya dalam interview, kadang-kadang kita memang nervous. Kalau tak nervous tu, tak mungkin. Biasanya memang kita akan nervous because kita tengah fight untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi yang terhad, okay, di kalangan kawan-kawan kita. Ingat bila you all pergi interview, you all bukannya bersaing di kalangan you all saja, bersaing dengan satu Malaysia kot, kan? Untuk dapatkan scholarship sebagainya. So you can go talk through yourself. Okay, contohnya kalau you rasa tense, you akan cakap, saya rasa tension. Okay, cakap je. It's okay to say saya rasa stress. That's fine. Itu tak bermaksud you all menyerah kalah. And you can do relaxation, right? Boleh Google nanti cari apa itu relaxation dan tengok strategi untuk relaxation. Okay, ada juga yang menggunakan meditasi pun boleh juga, alright? So talk through, kalau perlu nak bercakap dengan kawan-kawan tentang apa rasa, then you know, buat. Untuk kawan-kawan yang mendengar pula, jangan terus cakap ala relax lah. No. You know, kalau ada kawan-kawan yang mengadu rasa macam nervous sebagainya, dan kita boleh validate. Yes, kita rasa stress. Benda ni is a big thing, sebab itu kita rasa stress. Okay, never deny. Alright. Sebab bila kita nak bercakap, dia akan ada banyak faktor dekat sini, termasuk emosi dan juga lifestyle. If you all adalah orang yang very aktif, mungkin pada masa tu you all kena adjust activity supaya you all ada good sleep. Alright? And satu lagi, pada hari itu dan juga hari sebelumnya, banyakkan buat voice warm up. Okay, voice warm up, salah satu yang thrilling saya kata, dan satu lagi you boleh buat bunyi humming macam okay. So bila buat tu, feel air dah keluar kot hidung. Right? Yang paling penting whatever you do, jangan strain dekat neck. Okay? Tak mau rasa macam very strain. If you feel you strain you punya neck, you push your neck, you stop. Okay? Sebab kita tak nak yang itu. Kita nak relax saja. Okay? Alright. So, ni ada a few activities lagi yang boleh membantu you all untuk relax and prepare. Okay? Okay, so macam saya tunjuk tadi, bila kita bercakap, dia menggunakan banyak otot kan? Bukan semata-mata peti suara. So, dia termasuk dengan otot-otot panggil pertuturan. Okay, so untuk bibir, you all boleh buat, boleh ikut saya ya. Okay, you all boleh muncungkan macam u, i. Cuba. U, i. So, you boleh buat, ini untuk pipi. Okay, boleh buat bunyi Nemo Alright. Okay, untuk lidah. Okay, and then you all boleh buat that trilling. Okay. And then feel you all boleh buat stretch juga kat sini. Okay. Sebab kadang-kadang bila kita tense, kita akan tense untuk lock badan kita. Okay. Duduk macam ni. And bila kita duduk membungkuk macam ni dan sebagainya, dia tak membantu paru-paru kita untuk expand, untuk mendapat capacity breath support untuk bercakap. So, you all buat macam ni. Okay. And sit. Make sure you all duduk tegak. Tak mau duduk bungkuk. Okay. Alright. Boleh? Ada soalan? Tak ada? Jelas ke? Saya cakap laju ke? Okey. Okay, kalau tak ada soalan, Cikgu Aisyah nak tanya apa-apa, nak komen apa-apa, apa yang cikgu rasa selalunya masalah pelajar? Oh, cikgu selalu ada masalah pelajar, dia tak nak buka suara. Pelajar ada komen? Kenapa tak nak buka suara? Mencari ni lah, kenapa tak nak bersuara?
Kadang-kadang kan Puan Syarina dia macam hilang words tau. Mungkin gementar juga kot. Nervous lah. Mungkin. Ah, dia betul bila kita nervous dia memberikan emosi. So memang kita tend untuk stuck. Okay. Jadi sebab itu dari segi persediaan pelajar dia sangat penting, right? Tapi as a student kita kena cuba juga walaupun kita rasa susah. Minta izin dengan cikgu kalau rasa perkataan tu tak jumpa dalam Melayu, cuba guna dalam English. Right? So you all kena try sebab benda tu that attempt tu sebenarnya penting, barulah cikgu tahu apa yang you all faham atau tak faham dan apa yang perlu lagi cikgu bantu. Okey. Soalan lain? Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya. Saya. Ya Haziq. Bagus Haziq, tanya. Okey. Bagaimana dengan kalau time kita nak bercakap tapi kita gagap? Macam mana nak atasi itu cikgu? Okey, alright. Gagap tu sebenarnya adalah satu reaksi mungkin sebabkan kita gemuruh. Okey. Sebab itu dia penting untuk kita talk through dulu, prepare dulu diri kita untuk bercakap. Okey. So preparation tu termasuk dari segi content dan daripada segi suara. Sebab tu dan salah satu caranya adalah untuk buat relaxation. Kita be in control. And terutamanya apabila katalah ya dalam situasi itu adalah interview. Okay. Aziz, kadang perception kita memainkan peranan. Kalau kita fikirkan kita adalah seorang yang tak mungkin akan dapat sebab ramai lagi orang yang lebih hebat. Okay. Itu memang akan mempengaruhi suara. Tapi kalau kita ada perception, I'm going to fight this is mine. Right, dia akan mempengaruhi emosi awak dan juga voice projection. Sebab suara you akan jadi lebih confident. Kalau kita rasa takut, suara kita memang tak keluar. Okay, Aziz? Saya pernah melalui situasi Aziz. Saya ingat dulu masa saya bentang tesis. Memang menggeletar lah. Ya, sampai jari saya pun menggeletar. Mouse pointer pun macam tu. Alright? Tapi yang saya fikirkan pada masa itu tak ada siapa yang tahu tentang tesis saya, tak ada siapa yang tahu tentang kerja saya. Right? Dan saya kena score. Jadi itu yang walaupun badan bergetar tapi alhamdulillah suara tak bergetar. Okay? So your focus, your attention tu sangat penting. Okay. Tapi apa-apa hal tanya Aziz, awak orang pertama yang berani bertanya dan bersuara dan suara awak clear. Okay, kalau interview guna suara tu tahu. Baiklah cikgu. Terima kasih cikgu. Alright, lain? Cikgu, saya ada soalan. Ya, Zafran. Macam mana face expression memainkan peranan dalam konteks ayat kalau kita nak bercakap tu? Okay, sebab facial expression dia memberi maksud. Contohnya kalau saya buat macam ni. Dengan okay. Kalau facial expression saya macam ni, apa yang Zafran boleh interpret? Terkejut. Terkejut ataupun terkejut mungkin, ataupun macam oh no, berlaku lagi, no? Kalau saya buat macam apa maksud situ? Confused ataupun tak sure ataupun cakap actually apa dia nak cakap. Alright? So sebab tu facial expression tu dia memberi maksud. Kalau kita tak bercakap sekalipun, bila dengan reaksi muka dan juga reaksi badan orang tu cukup jelas. Right? Macam orang bercakap dengan kita, kalau orang tu kita bercakap dengan dia, muka dia macam asyik pandang aja laptop tu, awak rasa apa? Dia berminat? Tak berminat? Dia akan teruskan tak?
Zafran rasa kalau Zafran cakap dengan saya tengah menaip. Zafran akan bercakap tak dengan saya? Tak. Tak. Kalau saya tengok Zafran? Ya. Okey. Ya, itu maksud saya facial expression dan body language. Sebab tu dalam kelas terutamanya ingat you all kita ni student. Saya pun student juga. Saya tengah buat PhD sekarang. Right? Body language you all dengan guru sangat penting. Okey. Daripada situlah guru akan, sebab itu masa dalam walaupun ada PDPR ke sesi tekannya switch on the camera sebab cikgu akan tengok dan cikgu boleh tahu siapa yang faham, siapa yang tak. Okey. Dan macam saya kata tadi, apa-apa hal sekalipun, walaupun kita pandai mana sekalipun, tapi kalau kita tak jaga adab, ilmu tu tak berkat. Okey. Jadi nak jaga adab dengan guru, salah satu ialah dengan bahasa badan. Alright, dan kesediaan macam saya tegur tadi, iaitu lebih bersedia 5 minit lebih awal. Bukan cikgu yang tunggu kita yang tunggu cikgu. Okay, right. Lain soalan? Ada tak tips untuk penjagaan suara macam latihan yang boleh student buat? Okay, alright. Boleh. Macam yang saya tunjuk tadi. Okay. Nak jaga suara, pertama kena minum air banyak. Alright. Okay. Kedua, macam saya kata, emosi tu penting. Right. Kalau misal kata ada, you all rasa nervous, you all memang jenis yang senang, stres. Jadi yang itu emosi tu perlu ditangani. Okay. Kalau rasa memang cepat menggelabah sebagainya, saya rasa Cikgu Aisyah boleh bantu you all untuk mengurus daripada segi emosi. Alright. Bila ada satu-satu presentation ataupun interview, go through. Buat preparation dalam masa yang sama, go through apa perasaan yang sedang dialami. Alright. Okay. Jaga kesihatan sebab suara kita bekerja untuk bersuara. Okay. Bersuara ni bukan, sebab tu bila kita penat, suara kita senang jadi serak. Right? Siapa nak share tips boleh. Okay. So and then you all boleh buat yang trilling tu. Kan saya ada tunjuk tadi tu. So boleh buat yang pernafasan tu satu and then you all boleh buat okay. Boleh? That is some tips ya. Okay, next. Bagaimana ingin memastikan volume suara konsisten semasa sedang bercakap? Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Kena be conscious lah. Okay, sebab kita bekerja untuk bersuara. Jadi, kita yang kontrol suara. Okay, suara is not, apa yang kita buat, itulah menghasilkan suara. Right? Contoh, kalau saya nak cakap dengan anak saya nak panggil anak saya, of course saya kena bersuara kuat. Dan ada teknik suara kuat lah, tapi saya tak nak tunjukkan dulu hari ni sebab nanti bahaya kalau you all main ikut, nanti cedera peti suara. Tapi bila anak saya dekat depan, saya akan guna suara yang sesuai lah dengan jarak depan. Dan bergantung kepada apa yang saya sebenarnya nak sampaikan. Kalau saya rasa saya nak pujuk anak saya nak convince anak saya gunakanlah suara yang convincing. Okay? Tapi of course kalau saya nak marah anak saya tak boleh guna suara yang ini. Alright? So sebab itu dia berbalik kepada apabila kita bercakap ni sebenarnya apa yang kita nak sampaikan dan apa yang kita harapkan orang yang mendengar tu dapat. So the perception tu is very very important. Okay? Between anak saya 19 dan 20 tahun. Right? So jadi lain cara cakapnya dengan anak saya yang umur 2 tahun. Nak masuk 2. Okay. Alright. Yang 2 tahun saya tak guna suara ni lah. Ada tak perkara yang perlu kita elakkan ketika bercakap dengan seseorang? Saya intonasi ataupun ekspresi muka. Ada. Bahasa badan. Kalau nak bercakap dengan, katalah dengan seorang guru ataupun masa interview, yang you all tak boleh buat ialah bila bercakap macam ni. Okay? Ataupun you all duduk dekat kerusi yang boleh goyang-goyang, you all buat macam ni. Macam bos kan? Itu. Okay?
Sebab bila you all cakap macam gini, dia macam this is not serious, this is something yang I can always get it, kalau tak dapat pun tak apa. Ni macam tu. Right? So dia akan beri impression. So jadi dan satu lagi, bila you all nak duduk, you all tak boleh duduk, saya tunjukkan right. You all tak boleh duduk macam ni. Sebab bila macam ni macam saya kata, you all bongkok, jadi dalam kapasiti dan dia tidak menunjukkan kesediaan. Alright? Macam kita ingat macam polis atau tentera ataupun siapa yang masuk kadet ataupun ranger puteri kan, bila kita bersedia kita tegak. So macam itu jugalah. Alright, kena tunjukkan kesediaan bahasa badannya. Lupa kalau you all masa tu present kena pakai kasut, pilihlah kasut yang selesa. Untuk girls, ladies, tak payahlah pakai kasut yang 5 inci. Okay, 1,5 inci pun dah okay. Right? Ataupun 1 inci. Sebab benda tu akan boleh menyebabkan you all kadang-kadang kita nak support badan kita dan kita akan bongkok sikit. Okay. Satu lagi bahasa badan yang tidak digalakkan apabila nak bercakap, terutama dalam benda yang macam interview ataupun formal ialah bila bersandar macam ni. Sebab bahasa dia pun sama. Alright, dia macam dia tak serius. Okay, jadi dia kena bersedia. Okay, soalan yang bagus tu. Ada soalan lain? Komen, feedback, tak puas hati, sedih, tak setuju, argue. Boleh, kalau sesiapa rasa tak bersetuju dengan saya, boleh, kita boleh berbincang, right? You akan batch-batch kebat. Tak ada? Okay, grup Insyirah Nuha, ada apa-apa? Macam berbincang, ada soalan ke? Bagus perbincangan tu, kongsilah. Tak mau? Aduh, okay. Okay, Cik Gasha, ada apa-apa lain ke? Cikgu macam terfikir tiba-tiba kan. Coach Alina, macam mana penyanyi tu dia sedap bersuara? Adakah penyanyi sedap suara dia ataupun sebenarnya boleh dilatih? Okay, sebenarnya kita boleh latih sebab cara kita menyanyi dengan cara kita bercakap tu berbeza. Bila menyanyi dia perlukan lebih banyak kontrol. Contohnya kalau macam kita, bila kita nak, katalah kita nak cakap I, kan? Kita nak lama. So kita buat I, dan kita stop macam tu. Alright? Tapi untuk penyanyi, dia biasanya terutamanya bila lagu ending kan, dia tidak berhenti secara abrupt. Dia kan selalu berhenti, dia perlahan aja. Right? Dan salah satu cara yang dia buat adalah dengan dia praktis kawalan lelangit lembut. Okay. Sebenarnya you all boleh check tau, you all punya lelangit ni, soft palate ni tutup elok ke tak. Alright, dengan you all buat test sendiri Okay, macam mana nak buat? Okay, you all buat, ni boleh buat sendiri tau. Okay, buat I, masa buat I tutup hidung. I. Okay, ini yang pertama. Yang kedua ialah I. Okay, siapa yang bila buat I dan tutup hidung, bunyi I tu sama masa dia buka dan tutup hidung. Siapa? Cuba try. Dengar sendiri suara. Adakah you all yang pertama I ataupun yang kedua I. Okay. Nabiha yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Kalau malu nak cakap boleh tunjuk. Satu ke dua? Dua. Okay. Alright. And then Syafiqah and the gang? Dua ke satu? Dua. Cik Aisyah? Satu. Okay. Alright. Okay. So, apa maksudnya?
Untuk orang yang bila buat E, okay, sebab E adalah bunyi oral. Maksudnya angin tu mesti melalui mulut. Jadi apabila buat E, maksudnya lelangit kita tutup rapat. Sebab tu tidak ada angin yang lalu ke rongga hidung. Untuk grup yang buat E, maksudnya you all punya lelangit tu tidak tutup dengan rapat. Ada sedikit air escape. Sebab tu bila you all buat dia bunyi berubah sebab you all ganggu sound wave. Alright? Okay, salah ke? Tidak salah. Right? Sebab apabila contohnya, okay, sekarang ini saya sedang menggunakan suara yang ada angin keluar ke hidung. So macam mana saya nak tahu ialah bila saya buat pi 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 pi. So ini adalah suara saya. Okay, tapi sekarang saya nak guna suara yang ini pula. Right? Dan dia adalah pi 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 pi. Sorry Okay. Contohlah saya kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay? Dengan 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Okay, 10 10 10 10. Ada beza tak? Okay, bila saya guna suara yang berubah, apa yang you all perceive suara saya tu? Cikgu Aisyah? Ambil je you. Sengau, macam sengau sikit. Dia macam sengau sikit lah, saya exaggerate. Tapi suara saya jadi softer bit kan? Sebab bila kita, kalau kita nak cakap kuat, salah satu yang menyebabkan kita boleh cakap kuat bila apabila lelangit kita tu tutup. Okay, ini prinsipal untuk you all belajar sajalah ya, untuk pengetahuan. Alright? Boleh tak kita train suara tu daripada lelangit kita supaya tutup rapat? Boleh. Okay? Selalunya caranya saya selalu galakkan tangan ni dia imitate macam kita punya lelangit. So bila buat E, feel that tangan ni dia tutup rapat so that dia E sampai dia tutup. Right? Cuma saya buat jangan guna bunyi yang ada bunyi m, p atau ng atau ny sebab itu memang bunyi yang perlukan angin ke hidung. Sebab tu bila saya cakap 5 dia berubah sebab ada m. Saya guna 10 sebab itu semua adalah bunyi yang melalui mulut. Okay, this is quite high sebenarnya untuk you all. Tapi saya cakap ni untuk awareness saja. Okay. Okay, andai kata you all rasa macam you all selalu ada difficulty dalam voicing ataupun orang selalu komen. Sometimes komen suara tak jelas ke ataupun suara tu macam tak sesuai. Okay, contoh ada satu case di mana okay, saya cuba mainkan kod saya nak cuba mainkan satu video dalam WhatsApp. Saya harap saya dapat mainkan. Sekejap ya. Sekejap ya. Okay, dia lambat sikit tapi tak apa. Okay, ada satu case, kadang-kadang suara case ni condition ni kita namakan dia pubofonia. Pubofonia tu maksudnya seseorang lelaki tapi mempunyai nada suara yang tinggi. Okay, so dia pitch dia tinggi. So jadi orang selalu ingat suara dia bunyi macam perempuan. Okay, untuk orang lelaki selalunya suara dia mesti pitch low. Jadi itu pun dan lelaki itu tidaklah semestinya lelaki yang mungkin keperempuanan, tidak. Okay, daripada segi figure, segi keterampilan memang lelaki tapi mereka menggunakan nada suara tinggi seperti perempuan. So itu boleh juga terapi. Alright. Jadi untuk terapi untuk bantu suara ni sebenarnya kanak-kanak boleh, remaja boleh, tak semestinya as long as you feel ada problem dalam suara then go seek for help. Right? Ya memang sengau sikit. Betul.
Okey. Nah, bagaimana nak pulihkan kotak suara yang pecah? Masya-Allah. Okey, dia tidaklah apa maksud pecah? Amir Ridwan, boleh tak awak beritahu saya apa maksud awak yang kotak suara pecah? Okey, mana Amir Ridwan? Amir nak explain sikit tak? Mana Amir? Amir Ridwan? Suara pecah ni selalu kalau macam kalau cikgu lah kan Pak Syarina. Apa ke macam pelajar yang macam suara lelaki lah, suara dia jadi macam lebih garau. So kita bagi macam dia pecah suara. Kalau lelaki apabila dia tiba umur puberti, dia memang suara dia daripada high pitch akan jadi low pitch. Mula-mula biasanya kadang-kadang dia akan jadi garau sikit sebab badan cuba nak adjust dengan pitch yang lebih rendah. Right? Ada juga sesetengah remaja lelaki yang mungkin dia tak boleh nak cope. Right? Sebab suara adalah image. Apabila kita menggunakan suara yang dewasa, maksudnya macam kita pun kena ada perception, oh saya dah dewasa. Kan? Orang dewasa ni banyak tanggungjawab. Right? So ada juga yang sebenarnya mereka rasa tak selesa dan mereka kekal menggunakan suara yang tinggi. Suara yang guna masa kanak-kanak, jadi high pitch. Di situ yang kadang orang itulah condition kita panggil puberphonia. Right? Suara dia tidak pecah, macam tu. Dan dia tidak boleh menggunakan suara dia sebenar. Okey, saya rasa mungkin Amir Ridwan ni maksudkan kalau suara kotak suara yang kotak suara kalau suara serak okey. Suara ni dia boleh terjejas kalau misal kata ada apa-apa condition yang affect pada peti suara. Biasanya peti suara ni kalau ada kanser yang teruk, baru doktor akan bedah dan keluarkan peti suara. Okey, tapi pada masa tu ada alternatif lain lah untuk membantu pesakit untuk berkomunikasi. Itu dah beyond nak punya ni. Okay, tapi in general memang kalau ada orang yang suara dia serak, memang kita perlu buat investigation, okay? Sebab ada masalah suara yang boleh diubat, yang memerlukan ubat atau memerlukan pembedahan, tapi ada juga yang memerlukan terapi. Macam cikgu, antara kes-kes saya banyak cikgu lah, kan? Sebab cikgu nak kena menjerit, nak kena dapatkan perhatian anak murid ni dengan stres dia lagi. Okay, stres nak buat, nak report, nak dapat perhatian, nak ajar you all semua kan. So cikgu memang very high risk. Okay. Tapi cikgu Aisyah, dengan suara cikgu Aisyah, dia sebab suara dia lebih firm, lebih kuat, lower risk. Bukan tak ada risk cikgu lower risk. Okay. Alright. Dia intonasi seseorang mempunyai first impression. Okay, suara dalam dan saya ingat saya lelaki. Yes, suara dia akan mempengaruhi impression orang. So kalau misalkan sebab itu yang saya tunjukkan tadi tu cara untuk your voice warm up, persediaan tu penting sebab the first few minutes masa kita present dia akan create impression orang dan juga motivation orang sama ada nak terus dengar ataupun beralih. Okay. Sebab tu dalam first, terutama dalam temu duga, okay, the first tu memang kalau kita nak handle supaya dia tidak bersuara gagap, kita nak suara confident daripada awal. Okay. Sebab tak semua interviewer baik hati. Ya? Tak semua interviewer baik hati. Ada yang akan bagi peluang. Ada yang bila dah banyak sangat, the first impression tu penting. Alright, untuk you all maintain. Sebab tu suara ni penting untuk convince. Okay? Untuk meyakinkan saya adalah pilihan yang terbaik. Saya akan menjadi aset kepada negara jika saya diberi beasiswa ini. Okay. Ya, cikgu suara serak. Tapi cikgu suara serak tu bukan sebab kotak suara cikgu pecah. Okay. Kalau you all boleh batuk, tu maksudnya peti suara ada lagi. Sebab batuk tu dihasilkan oleh peti suara. Right. Dan peti suara ni sebenarnya dia bukan saja penting untuk bersuara tau.
Nak buang air besar pun perlu peti suara. Sebab bila kita nak buang air besar, kan, kita macam teran kan? So peti suara tu kena tutup rapat. Barulah kita ada dia bentuk macam tekanan untuk membuang. Right? Itu rahsia lah, rahsia peti suara. Okay. Secara umumnya. Okay. Ada lagi soalan? Okay, cuma kalau Ada lagi soalan tak, student? soalan lagi. Soalan lagi. Apa dia Insyira Nuha? Kenapa? Dia saya nak cakap boleh, nak type boleh Insyira. Macam mana kita nak macam mana kita nak cakap dalam suara serius depan ramai? Macam mana nak cakap suara serius ramai? First, kena ambil situasi tu serius. Kalau awak tak treat benda tu serius, awak memang tak boleh nak cakap dengan serius. Okay. Kedua, apa yang kita nak portray? Kita nak portray kita ni sebagai orang yang macam happy go lucky dalam setiap masa. Kita kadang kita suara tu tak akan jadi serius lah. Right? So dia berbalik kepada apa sebenarnya yang nak sampaikan. Jadi kalau benda tu serius, dia mesti bermula dengan intention serius, keterampilan pun serius. Then you will sound serious. Right? Sebab dia tidak mungkin bila kita rasa main-main je, alah, orang ni senang je, tak perlu serius sangat. Memang kita tak sound serious. Okay? So perception is very, very, very important. Soalan yang bagus, Insyira. Soalan lain? Ada soalan lain tak, students? Okay. Macam mana kita nak hadap orang-orang yang gelakkan atau ejek kita time tengah bercakap di khalayak ramai? Okay. Itu soalan yang bagus. First kita kena ingat, bila orang tu ejek kita, masalahnya bukan pada kita. Masalah tu adalah pada orang itu. Okay. Sebab dia mengejek. Alright. Bergantung pada situasi lah. Ada masanya abaikan aja. Okay, abaikan aja. Ataupun bila dia mungkin dia ejek sebab dia pun nak bercakap. Tapi awak yang dapat peluang nak bercakap. Jadi jemputlah dia bercakap. Alright. Tapi kalau rasa macam awak memang tak suka, setiap kali cakap memang saya kata mesti dia ejek. Awak ajaklah dia jumpa dengan Cikgu Aisyah, ataupun awak jumpalah dia, tanya dia. Sebenarnya awak ejek, apa sebenarnya yang tak puas hati? Kalau dia kata, tak ada apa-apa saja. Okeylah. So bukan masalah awak, masalah dia. Dia yang tak puas hati. Okey. Jadi kalau benda tu macam menyebabkan tekanan perasaan, boleh jumpa Cikgu Aisyah juga. So harus ingat, bila seseorang dia mengata tentang kita, mengejek-ngejek kita, maksudnya kita ada sesuatu yang orang tu tak ada. Sebab tu dia ejek. Okay. So tengoklah konteks tu macam mana. Kadang-kadang dan kita kesianlah dekat kawan kita tu yang ngejek tu. Sebab dia dah tak ada benda lain dia nak buat kecuali mengejek. Kita kena kesian kat dia. So ingat, bila orang ejek kita, bukan masalah kita, masalah orang tu. Saya selalu berpegang pada prinsip tu lah. Okay. Cikgu nak tambah sikit lah, Puan Syarina. Cikgu nak tambah sikit. Kalau kita takut lah orang cakap apa semua kan, cuba kita validate balik, betul ke? Betul ke? Ada tak tertulis kat dinding-dinding mana yang orang tu sebenarnya tengah ejek kita? Kadang-kadang kita ni risau orang bila kita bercakap. Ada orang kita yang risau sebenarnya. Kita yang membesarkan benda tu kadang-kadang. Ya, betul. Kan? Betul. So nak tak nak kita cuba sampai kita betul dapat. Kan? Tapi betul lah macam Puan Syarina cakap tadi, kalau kata ada orang ejek, tanya dia balik, betul ke awak ejek saya? Kalau tak, kita tanya dinding, ada tak dinding tulis, oh dia ni ejek saya? Tak ada pun kan? So biar je lah. Kalau berani Kan? cakap lah, awak tengah bercakap dengan saya ke? Kalau berani kan? Mungkin juga cakap, tak cakap sama awak pun perasan. Okay, tak apalah, biar je lah dia nak cakap apa-apa. Okay,
Tapi Macam Cik Aisyah betul, validate je. Kalau kita rasa sedih, tak apa cakap saya sedih sebab dia cakap saya. Tak apa, it's okay. It's okay untuk rasa sedih kalau orang cakap kita, tak apa. Tapi always bear in mind, apabila orang bercakap tentang kita tu, kita sedih, kita reflect balik. Betul ke? Mungkin orang tu sebenarnya ada benda dia nak sampaikan tapi dia tak tahu cara nak sampai dengan lebih baik. Right? Jadi kalau kerap sangat, mungkin benda tu sesuatu yang perlu kita address lah. Saya susah sikit nak komen sebab saya tak tahu konteks. Tapi in general, inilah bendanya ya yang Cikgu Aisyah dengan saya boleh cadangkan lah. Tapi dia akan berbalik kepada kes-kes situasi. Kalau yang bertanya rasa kerap sangat diperlakukan begitu, boleh seek advice pada Cikgu Aisyah, right? Tapi saya percaya anak-anak MRC Taiping adalah, you all should be cemerlang dalam segenap segi, right? Termasuk peribadi, right? Jadi saya tak expect lah benda-benda yang ejek membuli yang teruk sangat sampai menyebabkan kawan-kawan mentally torture, right? Mental health affected. Saya soalan, ada orang ekspresi muka dia memang macam tu je? Memang macam tu je apa? Jadi wajar ke kita terus mentafsir ekspresi dia, lebih lagi bila kita tak kenal orang tu? Okey, ada kat situ macam tu. Ada orang ekspresi dia memang macam tu je. Kita dah tahu kan memang macam tu je. Jadi tak perlulah tafsir. Okey. Jangan, sebab kita tahu dia memang muka macam tu. Okey. Then you dah buat tafsiran sendiri, so tak perlu. Cuma bila kita tak kenal orang tu, of course bila kita tak kenal orang tu, it's very unfair untuk kita terus buat perception. Okay. Namun harus diingat apabila dalam konteks sesuatu, right? Contohnya apabila dalam interview. Apabila saya menjadi interviewer dan saya interviewee, whatever yang orang interviewee saya pamerkan, itu memang akan mempengaruhi impression saya. Right? Sebab saya sedang mencari seseorang yang untuk saya beri scholarship atau mungkin untuk bekerja, right? So jadi yang itu kita kena praktis. Okay, saya nak petik satu balik pada soalan Zafran. Saya rasa saya tak ingat Zafran atau sebelum tu Haziq kot. Macam mana nak handle rasa gemuruh? Salah satu ialah smile, senyum dulu, alright? Tapi senyum bukanlah maksudnya bila orang tu tengah bercakap sesuatu dengan serius, bukanlah kita senyum masa orang tu tengah cakap sesuatu dengan serius tegur. Itu macam kita mempermainkan. Right? Tapi senyum untuk tenang dan juga untuk create collaboration. Janganlah masuk masa tu, contoh kalau interview, janganlah masuk dengan muka yang give me, saya nak ini. Okay, saya paling layak. Muka macam tu. Let cool. Alright. Okay, ada soalan lain? Nak direct message boleh, nak everyone pun boleh. Cikgu Syarina, saya ada soalan. Ya, saya Zafran. Bila macam kalau cerita kita dalam presentation kan, dalam intonasi suara tu, lepas presentation tu kita rasa kita penat and lelah. Adakah intonasi tu tak sesuai dengan kita ataupun sebenarnya natural memang macam tu? Okay, kalau lepas present, Zafran rasa penat sebab Zafran work hard untuk present. You are pushing yourself and then you work hard so that you'll be heard, right? Sebab bila kita present kan kita bercakap kuat, so kita sebenarnya menggunakan banyak tenaga untuk bercakap. Sebab itu guru bila dia mengajar walaupun satu kelas, dia penat, right? Dia penat untuk bercakap dalam situasi yang besar di mana dia kena voice projection. Okay, voice projection untuk project voice memang dia sebab paru-paru kita kena really bekerja, peti suara kita kena stable, lidah kita kena really strong, alright? So the whole system kena be strong, sebab tu kita senang rasa penat. And of course kita penat juga sebab pada masa tu mungkin kita nervous. Jadi kita bekerja untuk address juga emosi kita supaya kita tetap bersuara dengan yakin. So penat is something yang natural. Dan kalau pada masa present tu mungkin macam tergagap sikit ataupun macam terulang, that's natural, cuma jangan too much. Okay, contohnya setengah orang bila kita nak bercakap, kita selalu macam
bunyi yang apa tu? You know, no? Benda-benda kita panggil fillers tu, yang tu mohon kurangkan atau tiadakan sebab yang tu boleh distract orang. Okay, distract. Distract dan itu nampak sangatlah awak nervous hanya bila terlalu banyak macam tu. Okay. Alright, direct message. Adakah bila seseorang perempuan mempunyai suara deep dan lelaki mempunyai suara lemah lembut punya kaitan dengan hormon? Like dia terlebih hormon yang berlainan jantina. Depending pada situasi. Ada setengah-setengah sindrom memang saya tak ingat nama sindrom apa, memang dia berlaku pada orang perempuan dan suara dia memang sedikit low. Okay. And then untuk lelaki macam contoh bila saya kata tadi kes yang suara dia tidak pecah walaupun dia telah melebihi umur balik, it could be sebab dia tak boleh nak adapt dengan perubahan yang itu. So sebab itu bila suara tu tidak sesuai dengan jantina, the first thing yang kita selalu buat dan saya dan ENT akan buat ialah kita akan ambil sejarah dulu. Kita akan tanya tentang masalah perubatan, perkembangan, and then macam mana impact suara tu dan masa bila yang sejak bila. Okay, so daripada situ baru kita buat scope untuk tengok pergerakan peti suara. Dalam sesengah kes, kalau misalnya kata kita suspect ada hormon, yes, buat, but that is not something common lah untuk doktor, untuk kalau patient yang saya jumpa buat. Kalau kita pelat teruk sangat, adakah cara untuk pulihkan pelat? Pelat maksudnya yang PM saya pasal pelat ni boleh tak bagi contoh? Adakah maksud awak kalau cakap kakak dia jadi tatak? Kalau nak cakap bas dia jadi bas? Sebab masalah bercakap pelat ni lebih pada dari segi masalah pertuturan. Okay. Kalau pelat teruk ni kita kena tengok daripada segi katalah kalau kes tu lah kanak-kanak. Awak tanya apa? Pelat huruf S. Okay, dia jadi bunyi ke macam bunyi contoh nak cakap bas, dia cakap bas. Saya, dia cakap saya ke? Ya, okey. Boleh dibetulkan sebab salah satu bila kita sebut S right? Kalau nampak gigi saya kita kena ada friction. Alright? So, kalau misal kata kita ada isu segi susunan gigi, right? So friction tu tak boleh berlaku. So jadi dia bunyi macam orang kalau gigi ke depan sikit dia bunyi right? Kalau orang cara S dia cakap tu dekat tengah-tengah antara gigi dia bunyilah. Okey. Boleh tak dilatih? Boleh. Right? Boleh dilatih dengan beberapa siri lah, dengan beberapa cara. Yang penting kena tahu strateginya, boleh berhubung dengan speech therapy, macam mana nak praktis. Sebabnya kita akan tengok. Ada juga keadaan mungkin S tu sebenarnya bila orang tu cakap dia tak dengar pun bunyi S tu. Macam bila kita kata bas, dia tak dengar, dia dengar bar. Right? So jadi dia tak boleh nak sebut S. Sebab tu ada setengah-setengah condition bila kita buat ujian percakapan, pertuturan, kalau kita suspek mungkin ada kaitan dengan pendengaran, kita akan hantar individu kenaan untuk screen. Sebab dia maksudnya bukanlah totally tak mendengar. Mungkin ada certain nada tu yang sebenarnya yang dia tak dapat dengar. Okay. Alright. Okay, boleh saya ambil soalan last? Kalau yang paling selalu jadi bahan, adakah soalan itu pelat teruk atau normal cikgu? Kalau rasa selalu jadi bahan, diketawakan, go seek for help. Okay, ataupun lepas ni siapa-siapa yang direct message kat saya ni, awak boleh ambil nombor saya, izinkan awak untuk ambil nombor telefon saya daripada Cikgu Aisyah. Kita talk more, okay? Alright. Kalau perlu kita praktis bersama ikut WhatsApp. Alright, kalau perlu.
Tapi PM saya, WhatsApp saya. Kejap Kalau kita seorang yang memang suara yang tak kena dengan jantina, contohnya suara lelaki, ada tak cara untuk bagi impression serius pada orang? Kalau suara lelaki dengan bersuara yang tinggi seperti perempuan, boleh sebenarnya ubah suara itu untuk menjadikan suara itu lebih sesuai sebagai suara lelaki. Dan itu kita boleh buat melalui terapi. Alright? Macam mana nak ada impression lebih serius, you have to change your voice. Okay, sebab kalau misal kata bila contoh ya, saya tidak berniat untuk mimik mana-mana. Tapi katalah kalau saya masa present ni tengah bercakap you all, tiba-tiba saya gunakan suara yang tinggi. Awak rasa apa? Saya nak main-main ke? Atau saya nak cakap sekarang? You will take me seriously? No. Alright. Because I will not sound convincing. Okay? Mungkin suara ni sesuai kalau saya nak main dengan anak saya yang umur 2 tahun tu. But not in this platform. Alright? So, jadi untuk yang bertanya tu, kita address dulu suara, betulkan suara tu dulu, then it will be much easier for you to address your voice needs. Untuk yang bertanya ini, awak pun boleh ambil nombor telefon saya daripada Cikgu Aisyah dan awak boleh PM saya, okay? PM tepi. Sesiapa yang nak tahu pasal speech language therapist pun boleh PM tepi. Okay? Alright, so dah 4 suku. Kalau tak ada soalan, saya minta izin. Saya nak kena pergi PD. Malam ni saya ada bengkel. Kejap ya. Aina meh. Okay, anak saya. Baby dah balik. Dia malu. Okay. Alright. Okay ke Puan Syarina semua? Saya okey. Saya nak mohon maaf kalau ada saya silap kata dan kalau ada mungkin contoh-contoh saya tu tak sesuai. Saya tidak berniat untuk tease mana-mana pihak. Suara can be very sensitive ya untuk sesetengah orang. Sebab itu kita tidak boleh kita avoid lah memperlekehkan seseorang hanya sebab suara. Okay? Dan saya minta maaf kalau ada yang terasa ke apa ke, sedikit pun tidak berniat apa-apa. Tujuan saya untuk membuat perkongsian ini adalah diharapkan especially untuk interview next year dan apa-apa jua keperluan sampai bila-bila pada umur masa bila dan situasi apa-apa pun you all boleh guna. If you need extra input, kalau ada apa-apa yang nak bertanya secara peribadi dan awak segan, awak boleh minta nombor telefon saya, mohon perkenalkan diri. Kadang-kadang saya reply lambat sebab saya ada anak kecil. Okay. Jadi handphone tu bukan sentiasa 24 jam di tangan saya. Untuk Cikgu Aisyah, maaf kalau tak menepati objektif ataupun kehendak penganjuk. Menarik Kak, menarik, banyak input rupanya. Banyak daripada hari tu. Oh ya ke? Hari tu sebab segan dengan cikgu. Kita ada, sebab ada 2 cikgu saya dalam tu. Jadi saya masih lagi penuh rasa hormat. Jadi saya akui memang not so natural of me lah. Today is much more natural. Okay, so Puan Syarina pun ada khusus kan malam ni? Ya. Okay, jadi kita nak tutup sekejap Puan Syarina. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak pada Puan Syarina atas kesudian untuk berkongsi ilmu dengan pelajar pada hari ini. Rasa macam tak puas lah. Rasa macam kena panggil Puan Syarina datang maktab nanti. So sebenarnya maktab kita dah boleh panggil fizikal dah. Boleh. Kita buat begitu latihan depan kan? Boleh. Depan kita buat latihan. Yes, setuju. Okay, so nak ucapkan terima kasih lagi sekali kat Puan Syarina juga pada pelajar-pelajar tingkatan 4 pada hari ini, untuk slot hari ini. Sebenarnya kan Puan Syarina, saya kan cikgu lah kan Puan Syarina. Pelajar-pelajar ni sebab kita selalu bagi motivasi. Tapi macam hari tu terfikir, diorang ni diorang boring kot dengan motivasi. So kita bagi pasal penjagaan suara. Tengok apa jadi lepas ni kan. Boleh tak diorang ni nak bercakap ke, nak buat penjagaan suara ke lepas ni kan. Dalam kelas ke apa. Kita tengok lah komen-komen cikgu nanti macam mana performance pelajar dekat dalam kelas kan.
Kalau boleh panggil fizikal, kita boleh buat fizikal. Physically lebih selamat lah sebab ada certain teknik tu saya tak boleh buat online. Sebab kalau pelajar buat mungkin lebih membahayakan peti suara lah. Oh, okay. So Shirley, jadi Puan Syarina, terima kasih banyak. So harap kita dapat jumpa lagi. Students, say thank you to Puan Syarina please. Okay, so jumpa lagi Puan Syarina. Terima kasih banyak. Thank you students. Okay, kita ambil gambar sekejap. Ambil gambar. Okay, buka kamera. Okay, cikgu nak minta tolong Zafran. Tolong cikgu ambil gambar boleh tak? Boleh cikgu. Okay. Alright, masing-masing student buka gambar, buka kamera kamu masing-masing. Okay, Puan Syarina, cikgu lupa cakap Puan Syarina ni dia bekas student, okay? Bekas student yang merasa typing. 1993, 1994. Kelas 409, 509. Amboi, kelas 409, 509. Alright. Siapa anak Dr. Samila dengan apa nama kawan kita? Puan Zalina. Anak Dr. Samila dan Puan Zalina, saya classmate mak awak. Okay. Cepat kan? Okay, ambil gambar Zafran. Kira Zafran. Ready semua? Jadi, Okay, 1, 2, 3. Okay, next page. teruskan senyuman. 1, 2, 3. Okay, next page. Teruskan senyuman anda. 7 ya. Kita 7 space Okay, sudah. Dah boleh ni buka kamera. Cikgu ni Zafran. Okay, cikgu faham. Okay. Alright, so thank you so much. Okay. For everything, Puan Syarina. Nanti kita calling. Terima kasih Sama. banyak. Alright. Alright. Assalamualaikum. Student, jumpa lagi Puan Syarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih Puan Syarina. Terima kasih. All the best.